Okey, seterusnya kita nak tengok 9.4 iaitu proses asimilasi. Apakah maksud asimilasi? Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks ni tak diberitahu apa sebenarnya maksud asimilasi. Kita baca kat sini tak ada kan. Jadi saya dah cari maksud asimilasi ialah di sini asimilasi. Okey, kita baca yang ni dulu. Kita nak faham maksud asimilasi tu kita baca daripada atas. Okey, proses pengangkutan hasil pencernaan. Okey, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Makanan yang telah dicerna dan diserap ke dalam bilis perlu sampai ke sel badan. Molekul yang telah diserap ke dalam bilis akan mengalami asimilasi. Molekul yang telah diserap ni bermaksud molekul-molekul yang bersaiz sangat kecil, yang bentuk yang ringkas. Okey, dia akan masuk ke dalam bilis, sama ada dia akan masuk ke dalam kapilari darah ataupun masuk melalui laktil. Okey, molekul-molekul tadi akan mengalami asimilasi. Apa dia asimilasi? Asimilasi bermaksud proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. Proses pengagihan. Maksudnya kita bagi kat sini sikit, bagi kat sana sikit, bagi kat sini sikit. Maksudnya kita agihkan hasil akhir pencernaan untuk kegunaan sel-sel dalam badan kita lah. Ataupun asimilasi boleh membawa maksud proses penukaran molekul ringkas menjadi molekul yang kompleks yang boleh digunakan ataupun disimpan di dalam sel badan. Proses penukaran molekul yang ringkas menjadi molekul yang kompleks dan akhirnya boleh digunakan ataupun kita simpan dalam sel badan. Jadi, saya nak awak salin semua ni sebagai nota. Sebab cikgu rasa yang ni penting. Okey, salin semua ni sebagai nota. Ya, salin sebagai nota. Okey, buat nota yang ni. Kemudian kita terus pada muka surat kita. Okey. Sistem peredaran manusia terdiri daripada sistem peredaran darah dan juga sistem limfa yang membantu mengangkut nutrien untuk diasimilasikan. Kita dah angkut dan kita nak buat proses asimilasi. Dalam proses asimilasi yang berlaku di sel, nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks ataupun komponen struktur. Kapilari darah di usus kecil akan bergabung membentuk vena porta hepar yang membawa darah ke hati. Okey. Laktil pula bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. Dalam rangkaian sistem limfa, seterusnya kandungan salur limfa memasuki ductus thorax yang kemudiannya mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Lipid diangkut oleh darah ke semua sel badan. Untuk perenggan yang kedua ni, awak akan lebih faham apabila kita belajar bab 10 nanti. Okey? Kalau awak tak faham sekarang ni, tak mengapa, tak apa. Nanti bab 10 kita akan lebih detail. Sekarang ni kita nak tengok proses asimilasi tu terlebih dahulu. Okey. Okey, cuba tengok kat sini. Ini adalah rangkaian kapilari darah yang berasal daripada usus kecil. Ya, ni kan? Kat sini kan ada banyak bilis. So, rangkaian kapilari darah ni akan bergabung
bergabung. Seterusnya bergabung dan dia akan bawa darah. Darah yang keluar daripada usus kecil ni adalah darah yang kaya sangat dengan nutrien. Dia akan pergi ke hati. Pertama sekali dia akan pergi ke hati melalui saluran yang dipanggil vena porta hepar. Vena porta hepar adalah satu saluran darah yang berasal daripada usus kecil dan pergi ke hati. Satu saluran darah yang kaya sangat dengan zat-zat nutrien. Okay. Sampai di hati. Kita tengok apa yang berlaku di hati. Proses asimilasi berlaku di dalam hati. Kita tengok macam mana yang dikatakan proses asimilasi tadi berlaku dalam hati. Okay, apa yang sebenarnya berlaku pada nutrien yang telah sampai ke hati tadi. Okey, kita tengok asid amino dulu. Kita tengok nasib asid amino. Hati mensintesis, maksudnya dia akan bina protein plasma dan enzim daripada asid amino. Jadi asid amino ni bila sampai dekat hati, kita tengok kat sini asid amino. Bila dia sampai saja ke hati melalui vena porta hepar, apa yang berlaku pada asid amino? Asid amino akan digunakan untuk membuat protein, plasma dan juga enzim. So kita gunakan asid amino. Kat mana proses tu berlaku? Di hati. Okay, asid amino akan digunakan untuk sintesis protein plasma dan juga enzim dalam badan kita. Okay. Yang pertama, asid amino yang berlebihan, asid amino tu sekiranya ada lagi yang lebih, dia tidak boleh disimpan dalam badan kita. Tak boleh simpan. Dan akan diuraikan melalui proses pendiaminan di hati. Proses pendiaminan tu berlaku di hati dan dia akan ditukarkan menjadi urea untuk disingkirkan melalui air kencing. Asid amino berlebihan akan ditukarkan menjadi urea untuk disingkirkan sebagai air kencing. Proses ini namanya pendiaminan dan proses ini berlaku dalam hati. Okey, yang pertama dah, yang kedua dah, yang ketiga. Okey, asid amino ni juga boleh ditukarkan menjadi glukosa. Di hati, asid amino juga boleh ditukarkan menjadi glukosa. Masa bila? Masa bila asid amino ditukarkan menjadi glukosa? Masa bila? Apabila bekalan glukosa tidak cukup. Kalau dalam badan kita bekalan glukosa kita tak cukup, jadi di hati tadi, asid amino tadi segera ditukarkan menjadi glukosa. Boleh. Asid amino tu nak convert jadi glukosa boleh. Syaratnya bila glukosa dalam badan kita memang tak ada langsung. Ini adalah apa yang terjadi pada asid amino di hati. Semua ni proses ni berlaku di hati. Okey, kita tengok glukosa pula. Okey, apabila glukosa sampai dekat hati, apa yang berlaku? Glukosa dalam hati digunakan untuk respirasi sel. Respirasi sel dalam hati lah. Sel-sel hati. Mengikut keperluan badan. Digunakan untuk proses respirasi sel. Bila sebut respirasi sel, maksudnya proses oksigen plus glukosa dapat air, tenaga dan tenaga dan karbon dioksida. Bila sebut proses respirasi, inilah prosesnya.
Glukosa di dalam hati digunakan untuk proses respirasi sel. Ikut keperluan badan kita. Dan selebihnya, glukosa yang selebihnya, kalau ada banyak glukosa, sebab badan kita ni tenaga bergantung kepada keperluan masing-masing. Ada setengah badan dia perlukan banyak tenaga. Ada setengah orang dia kurang menggunakan tenaga. Jadi, jika ada glukosa yang berlebihan, glukosa tadi akan ditukarkan menjadi glycogen dan disimpan di dalam hati. Okey, yang pertama. Yang kedua, apabila aras glukosa dalam darah kita dah kurang dan pada masa itu badan memerlukan tenaga, glycogen akan ditukarkan menjadi glukosa semula. Contohnya masa kita berpuasa. Kita aras glukosa dalam badan kita kurang sebab kita tak makan, kita puasa. Jadi pada masa ini, glycogen yang ada dalam hati akan ditukarkan menjadi glukosa. Okey, yang ketiga, apabila simpanan glycogen telah pun mencukupi, tadi kan kita katakan, apabila glukosa tadi berlebihan, glukosa ini akan ditukarkan menjadi glycogen dan disimpan di dalam hati. Tetapi sekiranya bekalan glycogen dalam hati tu dah cukup, apabila simpanan glycogen telah mencapai tahap maksimum, jika ada lagi glukosa yang berlebihan, glukosa itu akan ditukarkan menjadi lemak akhirnya. Ingat ya, glukosa yang pertama memang kita gunakan untuk respirasi sel bagi menghasilkan tenaga. Yang kedua, jika ada glukosa yang berlebihan, glukosa tadi akan dikonvertkan menjadi glycogen dan disimpan di dalam hati. Dan sekiranya ada lagi glukosa yang berlebihan, glukosa tadi akan ditukarkan menjadi lemak. Semua proses ini berlaku di dalam hati. Inilah yang dikatakan proses asimilasi. Inilah maksudnya asimilasi. Dia ambil molekul yang ringkas tadi, dia akan bina semula molekul yang kompleks. Okay? Jadi awak boleh tengok ringkasannya di Rajah 9.7 kat dalam buku teks ni. Okey. Proses asimilasi juga berlaku di dalam sel. Tadi berlaku dalam hati kan? Sekarang ni berlaku di dalam sel. Okey, kita tengok. Asid amino. Di dalam sel, apabila asid amino tadi sampai saja kat dalam sel, asid amino tadi kita gunakan untuk nak sintesis protoplasma baru. Dan juga untuk membaiki tisu-tisu yang dah rosak ataupun mati. Okey? Protoplasma ni bahan untuk kita buat sel lah. Yang kedua, asid amino digunakan untuk sintesis hormon dan juga enzim. Ini dalam sel. Itulah gunanya kita makan protein. Kita kena makan protein, kita kena makan daging, kita kena makan ikan. Apa tujuan dia? Sebab badan kita perlukan asid amino. Asid amino tadi bila dah masuk dalam badan, dia akan digunakan untuk buat bahan-bahan ni tadilah. Buat hormon, buat enzim, buat sel, bina tisu baru. Okey, glukosa. Glukosa akan dioksidakan untuk glukosa akan dioksidakan melalui respirasi sel yang tadi untuk membebaskan air, tenaga dan karbon dioksida. So, glukosa ni lebih kepada penghasilan tenaga. Glukosa yang berlebihan akan disimpan sebagai glycogen di dalam otot dan tenaga digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Jadi, tenaga yang kita hasilkan kat sini ni, apa gunanya tenaga ni? Tenaga ni untuk inilah. Untuk sintesis, untuk sel tadi gunanya untuk mensintesis. Mensintesis, buat hormon, buat enzim. Sebab semua proses dalam badan kita semua perlukan tenaga. So, mana datang tenaga? Tenaga tu datang daripada sumber glukosa. Okey. Dan lipid. Kita tengok apa yang berlaku pada lipid.
Lipid seperti fosfolipid dan kolesterol adalah komponen utama yang membina membran plasma. Yang kita dah belajar dulu kan. Komponen utama membran plasma adalah fosfolipid dan juga kolesterol. Jadi itulah gunanya lipid. Lipid tadi bila masuk ke dalam sel, dia digunakan untuk membina membran plasma. Lemak yang berlebihan disimpan dalam tisu adipos yang terdapat di bawah kulit sebagai tenaga simpanan. Jadi sekiranya ada lipid yang berlebihan tu akan disimpan dalam tisu adipos yang terdapat di bawah kulit untuk standby. Kalau kita kurang tenaga nanti, badan kita akan menguraikan lemak tadi menjadi tenaga. Dan yang ketiga, dalam keadaan kekurangan glukosa, kalau badan kita kurang glukosa, contohnya dalam keadaan kita berpuasa, lemak akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Tapi sebelum kita gunakan lemak, badan kita akan gunakan glukosa dulu untuk tenaga. Sekiranya glukosa tu tak cukup, baru badan kita akan mencari lemak untuk ditukarkan menjadi tenaga. Ini adalah proses asimilasi yang berlaku dalam sel badan. So, proses asimilasi ini berlaku dua tempat. Satu berlaku di dalam hati dan yang kedua berlaku dalam sel badan. Okey. Kalau kita tengok soalan praktis 9.3, nyatakan maksud asimilasi. Yang ni tak perlu jawab sebab kita dah tulis nota tadi. Terangkan fungsi hati dalam proses asimilasi makanan tercerna. Yang ni pun tak payah jawab. So, soalan praktis 9.3 awak tak perlu buat sebab kita dah tulis nota. Jadi, untuk 9.3, cikgu nak belajar salin. Semua ni. Salin yang ni sebagai nota dan juga salin yang ini juga sebagai nota. Okey? Yang itu saja untuk 9.3.